Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini slot matematik tambahan bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Fakrul Azizi bin Muhammad Fakri daripada Sekolah SMK Agama Yan. Hari ini kita akan membicarakan tentang penyelesaian masalah yang melibatkan pengamiran. Hari ini kita fokus bagaimana kita nak selesaikan soalan pengamiran di dalam kertas 2. Jadi sama-sama kita belajar pada hari ini iaitu pengamiran untuk kertas 2. Alright. So, untuk yang pertama sekali, untuk menyelesaikan soalan ini, idea. Jadi, bagaimanakah kita nak mendapatkan idea untuk kita selesaikan kerana ia melibatkan pelbagai kemahiran untuk kita teliti dan untuk kita dapat info-info yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey, untuk anak-anak pelajar, ada dua maklumat yang patut kita dapat daripada soalan ini. Yang pertama daripada teks, yang kedua daripada rajah, insyaAllah. Jadi hari ini kita akan fokus soalan SPM tahun 2022 kertas 2. Jadi sebelum itu, sama-sama kita lihat overview tentang tajuk ini yang melibatkan 5 komponen. Yang pertama ialah kamiran tak tentu, kamiran tentu, persamaan lengkung di mana ia melibatkan pengamiran ialah songsangan kepada pembezaan, manakala pembezaan juga ialah songsangan kepada pembezaan. Jadi aplikasi untuk kamiran tentu menghasilkan dua, iaitu luas di bawah lengkung dan juga isi padu janaan. Jadi hari ini kita tengok jadi soalan SPM 2022 kertas 2. Jadi saya bagi masa untuk anak-anak untuk screenshot soalan ni. Okey. Okey, untuk kita screenshot, saya setting bersama-sama. Okey, di screenshot 1, 2, 3. Okey, ini soalan SPM tahun 2022 kertas 2. Soalan yang ke-10 nah. Alright. Yang pertama sekali, mari kita melihat maklumat pada rajah dan juga soalan. Okey, maklumat pada rajah dan soalan kita tengok sama-sama. Yang pertama dia melibatkan satu garis lurus AB dan juga lengkung Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Dan titik A ialah persilangan antara garis lurus dan juga lengkung. Jadi apa yang maklumat kita dapat daripada soalan ni? Yang pertama sekali ialah dalam graf mesti ada pintasan Y dan juga mesti ada pintasan X. Okey. Bagaimana kita nak mengira pintasan X? Okey, jom saya tunjukkan pada sini. Untuk mengira pintasan, pintasan X, kita tahu bahawa pintasan X, Y sama dengan kosong. Okey, pintasan X, Y sama dengan kosong. Jadi persamaan kita ganti masuk. Okey, di mana Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. So, kita gantikan kosong kuasa 2, kita gantikan pada tempat X tambah 9. Jadi bila kita kira balik, kita dapat oleh itu X sama dengan negatif 9. Itu maklumat yang pertama. So, titik pintasan X di sini ialah negatif 9. Okey, kemudian kita mencari pula ialah pintasan Y. Jadi pintasan Y, X sama dengan kosong. Okey. Yang ni dalam tajuk geometri koordinat murid-murid. Okey. Yang kita lihat, kita gantikan Y kuasa 2 sama dengan 0 tambah 9. So, Y kuasa 2 sama dengan 9. Okey, berhati-hati apabila ada kuasa 2 ya. Okey, bila kita hapuskan kuasa 2 bagi Y, maka dia jadi punca kuasa. Jangan lupa plus minus. Bagi kuasa genap, kita mesti letakkan plus minus 9. So, Y kita dapat sama dengan positif 3 dan juga negatif 3. Okey, dalam kategori rajah ni, Y kita mesti bernilai positif. Jadi, di sini nilai Y ialah 3. Okey, Y adalah 3. Kemudian, kalau kita perhatikan kat sini, titik A terletak di atas garis lengkung dan juga terletak di atas garis lurus AB. Jadi pilihan yang kita ada sekarang ni ialah garis lengkung kerana garis lengkung kita diberi persamaan. Jadi kita gantikan X sama dengan negatif 5 dan juga Y sama dengan H dalam persamaan lengkung yang diberikan. Jadi kita gantikan iaitu gantikan Y kuasa 2 ialah H kuasa 2 sama dengan X kita ialah negatif 5 tambah 9. Jadi kita kira jadi H kuasa 2 sama dengan positif 4.
seperti mana saya maklum tadi, apabila melibatkan kuasa 2, H kita pindahkan mesti ada plus minus 4. Jadi H sama dengan 2 atau negatif 2. Dalam rajah ini, yang kita perhatikan dekat sini, okey, duduk atas kepala saya tu, jadi saya ubahkan sikit, tak ada tepi ni. Okey. Right. So, pada soalan ini, kita dapat perhatikan H kita ialah 2 atau negatif 2. Dekat sini, H kita mesti positif kerana terletak pada paksi Y yang positif. Oleh itu, Y sama dengan, okey, oleh itu, terdapat H sama dengan 2. Okey, H sama dengan 2. Jadi, itulah maklumat daripada soalan yang kita tak kira lagi, tapi kita dapatkan maklumat untuk memudahkan proses kita mengira. Alright, so kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, baru kita jawab soalan. Okey, baru kita jawab soalan, iaitu soalan dia ialah, okey, yang pertama, soalan menanyakan tentang kecerunan tangen pada lengkung pada titik A. Okey, so kita kena buat sedikit iaitu pembezaan bagi lengkung itu. Okey, persamaan lengkung diberikan kita ialah Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Jadi untuk kita buat pembezaan, Y yang jadikan sebagai perkara rumus tu mestilah Y sahaja, bukan ada kuasa apa-apa ya. Jadi kita boleh kirakan iaitu Y, okey, square root X tambah 9. Jangan lupa kita letakkan plus minus. Okey. Tapi dalam kategori ini, Y mesti kita ambil positif kerana lengkung itu berada pada bahagian atas. Okey. Untuk kita bezakan, kita mesti tukar simbol radikal kepada dalam bentuk indeks, iaitu Y sama dengan X tambah 9 kuasa 1/2. Okey. So dekat sini cikgu akan menggunakan petua rantai di mana kita ambil semua dalam bracket, kita let dia sama dengan U lah. Kita biarkan dia sama dengan U. Jadi U kita anggap sama dengan X tambah 9. Okey. Alright. Itu cara yang pertama. Kita dapat ini first step dia. Untuk second step, okey, oleh itu Y sama dengan U kuasa 1/2. Okey, U sama dengan Y sama dengan U kuasa 1/2. Jadi kita akan buat, okey, perkara rumusnya ialah dy, okey, terhadap U. Jadi du sama dengan 1/2. Okey, kuasa ni akan turun, darab dengan perkali depan tu ialah 1. Jadi U 1/2, ingat, kuasa bagi pembezaan mesti berkurang sebanyak 1. Jadi 1/2 tolak 1, kita dapat negatif 1/2. Okey, selesai bab yang pertama. Yang kedua, okey, kita ambil yang ni, du, okey, pasal perkara rumusnya ialah u per dx sama dengan, okey, 1. Okey, 9 jadi sifar lah. Okey, x jadi 1. Jadi kita menggunakan petua rantai. Okey, petua rantai. Jadi cikgu nak padam boleh tak? Nah, kamu dah salin dulu, cikgu nak padam sekejap. Okey, untuk memudahkan fikiran kita, cikgu padam yang atas ni. Okey. Okey, cikgu padam. Okey, sahabat saya. Okey. Petua rantai dalam rumus diberikan. Okey, boleh rujuk dekat senario rumus yang diberikan semasa peperiksaan. Jadi petua rantai kita ialah dy over dx sama dengan, alright. Okey, sini dy, sini ialah dx. Manakala, okey, yang tempat tinggal ni, kosong ni ialah du. Alright, so itulah petua rantai. Manakala kita dapat dy over du, kita dapat 1/2. Okey, u kuasa negatif 1/2. Manakala du over dx kita darabkan dengan 1. Dan 1 ni mesti ditunjukkan supaya kamu tidak kehilangan markah. Sebab kerana 1 ni melibatkan nilai dalam petua rantai ini. Okey, seterusnya. Okey, kita cikgu padam yang bawah ni. Kita sambung lagi. Alright, so kita dapat 1/2 U kuasa negatif 1/2. Okey. Oleh kerana U tu kita wakilkan, maka kita tukar balik jadi 1. Okey.
Kita ada 1 dekat sini, 2 dekat bawah. U boleh bawa turun bawah, dia jadi U kuasa 1/2. Okey, itu cara tukar dia. Okey, kemudian kita tukar balik, U kita sama dengan apa? U kita sama dengan, okey, tukar balik, U kita sama dengan, okey, ni saya buat kat sini, U kita sama dengan, okey, X tambah 9. Okey, so yang ni tukarkan jadi macam ni lah. Okey, alright. Okey, dapat semua dah? InsyaAllah. Okey, kemudian nilai X pada titik A ialah negatif 5. Jadi, pelajar gantikan, so dapat, okey, gantikan dapat negatif 5 tambah 9. Okey, minta maaf lah, tulisan cikgu agak buruk lah. Okey, so tekan kalkulator, dapat 1/4. Itulah nilai kecerunan tangent pada titik A. Alright, so soalan yang pertama dah jawab 2 markah ya. Ini ialah kemeriahan asas 2 markah sahaja. Alright, tapi ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soalan bertanyakan mengenai apa? Luas rantau yang berlorek. Okey, luas rantau yang berlorek. Jadi kita boleh memilih sama ada nak menggunakan luas bawah graf bagi paksi X ataupun paksi Y. Jadi dekat sini cikgu akan menggunakan paksi X. Okey, tengok contoh cikgu buat. Okey, yang titik persilangan ni kita bahagi kepada 2. Okey, let's say cikgu kata ini ialah luas A, ini ialah luas B. Tadi kita kira tadi pintasan bagi X ialah negatif 9, manakala ini ialah negatif 5. Alright, dan di sini kita dapat ialah H iaitu 2. Alright, so kita nak kira luas A dan kita tambahkan dengan luas B. Alright, so bila kita tengok dekat soalan ni, dia lebih kepada kita menggunakan pada paksi X. So setting elok-elok untuk luas A. Okay, cuba kita kirakan luas A. Luas A sama dengan itu pengamiran yang kita buat terhadap paksi X iaitu dx. Di sini mesti letakkan Y. Bermula had yang paling kecil iaitu negatif 9 diikuti dengan negatif 5. Okey, masalah sekarang ni ialah perkara rumus kita ialah Y. Okey, perkara rumus kita ialah Y, maka kita perlu tukar Y tu. Jadi kita dapat Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Okey, X tambah 9. Jadi kita dapat Y sama dengan punca kuasa X tambah 9. Jadi kita ganti masuk dalam ni. Okey, nilai Y ni kita ganti masuk dalam ni. Okey, so kita dapat. Okey, macam cikgu kata tadi, kita tukarkan kepada bentuk bentuk apa? Bentuk indeks iaitu X tambah 9 kuasa 1/2 dx pengamiran daripada negatif 5 sehinggalah negatif 9 untuk luas A dulu. Okey. So dekat sini kita lakukan proses pengamiran. Okey, proses pengamiran. Nak buat macam mana ni proses pengamirannya? Okey. Jom kita kira sama-sama dengan cikgu. Okey, untuk luas A, pengamiran dia ialah alright. Letakkan limit dia negatif 5, negatif 9. Okey. Ingat dah, bagi pengamiran kuasanya bertambah sebanyak 1. Jadi kita dapat X tambah 9 1/2 ditambahkan dengan 1. Okey, gunakan kalkulator. Ni, siapa tak boleh pakailah kalkulator. Jadi 1/2 tambah dengan 1. Okey, so kita dapat 3/2 lah nah. Okey. Okey, so kita dapat 3/3 Allah. Okey sana. Okey. Cikgu first time pakai Microsoft Word ni, 3/2. Jangan lupa kita copy balik kuasa ni, letakkan di bawah. Okey, dan kita jangan lupa darabkan 1. Kenapa apa? 1 ni kita bahagikan 1 lah pasal kita bezakan X tambah 9. Okey, perkali X ni ialah 1, letak kat bawah tu. Alright. So, kita gantikan limit, maka kita akan dapat. Okey, kita gantikan limit, kita akan dapat iaitu
Okey, negatif 5 tambah 9 kuasa 3/2 per 3/2. Okey, dah gantikan dengan negatif 5. Di sini pula kita gantikan dengan X negatif 9. Negatif 9 tambah 9. Okey, 3/2 per dengan 3/2 didarabkan dengan 1. Okey, tekan kalkulator. Anda akan dapat jawapannya ialah 5.333. Okey, sekiranya anda ingin menggunakan perpuluhan, pastikan anda menggunakan dalam bentuk 4 angka berarti ataupun 4 titik perpuluhan supaya jawapan kita lebih accurate. So 5.33 bagi luas A. Manakala luas B, kita perhatikan luas B sebenarnya ialah sebuah trapezium. Jadi, untuk rumus trapezium, semua orang sedia maklum. Okey. Untuk rumus trapezium, untuk luas B sama dengan 1/2 yang kita tambahkan hasil tambah sisi selari. Okey. So, selari dia yang ni lah. So, kita ada 2 ditambahkan dengan 3/2. Tambah 2 hasil tambah 2 sisi selari dan kita darabkan dengan panjang dia iaitu 5. Awak tak boleh guna negatif 5 lah kerana panjang mesti positif. Negatif 5 tu merujuk kepada unit panjang dia berada di bahagian kiri. So, luas B sama dengan anda kira anda kira dapat 8.75 unit. Okey, yang tadi luas A untuk belorek luas A ditambahkan dengan luas B, maka anda akan mendapat luas A tadi kita dapat 5.33. Okey, yang kita tambahkan dengan luas B 8.75, maka luas kawasan belorek yang didapat ialah 14.083 unit kuasa 2. Ini jawapan kita. Jadi, untuk pengiraan yang sebegini, tolong berhati-hati, insya-Allah pasti akan dapat. Okey, itu ialah untuk soalan yang pertama. Yang kedua iaitu luas rantau yang belorek. Okey, seterusnya, jika anda ingin menggunakan pada paksi Y, saya tunjuk juga bagaimana untuk mendapatkan luas kawasan belorek menggunakan paksi Y. Okey, saya padam ya. Sempat screenshot. Okey, screenshot. 1, 2, 3. Okey. Saya padam tunjuk bagaimana nak selesaikan soalan ni jika anda menggunakan paksi Y. Okey. Alright. Pada paksi Y, kita akan buat dulu dia punya apa? Ya, heuristik. Okey. Okey. Alright. Untuk paksi Y, okey, saya lukis semula. Okey, ini paksi Y. Okey. Dia stop dekat sini. Kemudian dia sambung di sini. Nilai dia 2. Okey, kosong. So, inilah luasnya. Ambil luas semua ni. Dan kita tolakkan dengan apa? Dengan luas segitiga yang kecil ni. Okey. Kita tolakkan dengan luas segitiga yang ni. Okey. 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 Yang ni tempat perhubungan lah. Titik A kat sini. Ini pun titik A lah. Okey. So, inilah kita punya cara lah sekiranya kita hendak mencari luas menggunakan paksi Y. So, limit yang terlibat ialah 0 sehingga 2. Jadi, kita boleh kira kalau paksi Y kita setting dulu. Ini ialah dy. Maka sini mesti X. Okey. Dan di sini ialah 0 sampai 2. Okey, ditolakkan dengan luas segitiga ni 1/2 didarabkan dengan tapak. Tapak kita ialah 5 lah. Tapak kita 5. Dan tinggi kita sebenarnya ialah gap yang kita tolak atas ialah 2. Bawah ialah 3/2. So, ambil 2 tolak 3/2, anda akan dapat 0.5. Okey, gap antara 2 dan 3/2. Okey, tapak dia ialah 5. Itu cerita dia mengenai sebuah segitiga. Okey, 1/2 darab tapak dengan darab tinggi. Okey, sekarang ini perkara rumus kita ialah X. Persamaan kita ada apa? Y kuasa 2 ditolakkan dengan apa?
Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Jadi kita kena ungkapkan X sebagai perkara rumus. Okey, kita pindahkan 9. Jadi Y kuasa 2 tolak 9 sama dengan X. Oleh itu perkara rumus kita ialah X sama dengan Y kuasa 2 tolak 9. Jadi yang ni kita ganti masuk dalam ni. Okey. So dapat pengamiran daripada 0 hingga 2, X kita ialah Y kuasa 2 tolak 9. Okey, dy tolak yang ni kita kira, maka kita dapat 5/4. Okey, 5/4. Okey, dan kita kira lah. Okey, kita kira di sini satu persatu. Okey. Saya kira dulu yang ni, tapi di sini hati-hati ya. Di sini hati-hati. Sekali kita kira. Okey, kita dapat sini ialah okey, alright. Saya terlajak lah. Sorry. Saya terlajak sikit. Okey. Okey, minta maaf. Okey, tolak 5/4. Di sini ialah 20. Jom kita buat pengamiran. Y kuasa 2 jadi Y kuasa 3/3 tolak 9Y. Okey, tolak 9Y. Kita gantikan limit. Okey, kita gantikan limit. Contoh cukup padam yang lama lah. Yang lama cukup padam. Okey. Kita gantikan limit. Okey, kita gantikan. Okey. Alright. Okey, Y kita mula-mula kita gantikan dengan 2. Jadi 2 kuasa 3 per dengan 3 tolak dengan 9. Okey, 9. Okey, digantikan dengan 2. Okey, manakala yang satu lagi adalah kita gantikan dengan Y sama dengan 0. Jadi 0 kuasa 3 per dengan 3 ditolakkan dengan 9. Digantikan Y kita dengan 0. Sifar lah. Okey. So, apa kita dapat sekarang ni? Kita dapat sebenarnya ialah dapat negatif. Okey, bila kamu kira, kamu dapat negatif 46/3 untuk kita punya hasil kamiran. Hasil perkiraan kita yang kita gantikan limit Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 yang kita gantikan dalam kedua bracket tersebut, maka menghasilkan negatif 46/3. Of course, hasil kamiran menjadi negatif. Tapi sekiranya luas, nilai yang negatif perlu kita jadikan sebagai positif kerana kita nak ialah luas. Okey, kita nak ialah luas. Okey, saya ambil pen color ni. Okey, so luas dia mesti positif. Saya tanda kat sini mesti positif. Alright. So, luas sama dengan 46/3. Okey. So, jawapan dia ialah awak ambil luas 46/3 ditolakkan dengan 5/4. So, maka hasilnya sama juga dengan kiraan tadi pakai paksi X, maka 14.083 unit kuasa 2. Okey. So, macam-macam boleh gunalah. Kalau murid-murid nak gunakan paksi Y pun boleh, paksi X pun boleh. Tapi perkara rumus mesti kita tetapkan. Okey. So, soalan yang terakhir iaitu soalan berkaitan dengan isi padu janaan. Okey, yang ni special sikit. Kita tidak boleh memilih paksi X ataupun paksi Y kerana dalam soalan sudah dinyatakan. Dia kata dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Kita setting daripada paksi Y. Oleh kerana soalan mengatakan, dia kata rantau yang dibatasi. Kita ambil highlight, kita highlight dulu yang mana yang melibatkan kawasan yang dibatasi. Okey, cikgu ambil highlight. Kita tengok. Okey. Soalan nyatakan isi padu janaan dalam sebutan pi. Jadi pi tak perlu tekan kalkulator untuk kira 3.142. Biarkan jawapan kita dalam bentuk pi. Okey, isi padu janaan apabila rantau dibatasi oleh lengkung. Jadi cikgu highlightkan lengkung. Okey, ini lengkung kita. Kemudian garis lurus Y sama dengan H. Okey, inilah Y sama dengan H. Okey, kita highlightkan. Kemudian paksi Y. Okey. Dan juga paksi X. Okey. Dekat sini kita tengok. Okey, kawasan mana yang terkepung, yang dibatasi oleh kesemua benda ni. Jadi, cikgu rasa inilah kawasan dia. Yang cikgu lorotkan ni. Pasal
Semua dia kena. Lengkung dia kena, paksi X dia kena, paksi Y dia kena dan Y sama dengan H pun dia kena. So, inilah kawasan dia. Cikgu bagi nampak sikit kawasan dia. Okey. Alright. Ini ialah Y sama dengan H. Okey. Dan ini ialah paksi X. Okey. Inilah kawasan yang kita nak rotatekan. Okey. Bila kita tengok balik, kita semak. Paksi Y dia kena. Paksi X dia kena. Lengkung dia kena. Y sama dengan H pun dia kena. Okey. Itu cara kita nak mengesan ataupun nak menentukan kawasan lorikan bagi putaran. Okey. So, cikgu lukis balik dekat sebelah ni. Okey. Untuk kita sama-sama tengok rotation dia. Alright. Okey. Memudahkan kerja kita. Alright. Sampai di sini. Kita tarik sampai sini. Daripada 0 sampai 2. Pasal H kita 2 lah. Okey. Diputarkan pada paksi Y. So, diputarkan pada paksi Y. Lebih kurang macam ni Dana. Macam puding kita tengok no. Okey. Dia macam ni rotation dia. Dia putar lah macam ni lebih kurang. Okey. Dia pusing 360 darjah. Oh, tak segak punya lukisan no. Tapi bolehlah kita nak kira. Okey. So, tips dia yang ni ialah kita mesti dulu kira daripada kita setting dulu daripada paksi Y. Bila dia kata paksi Y, okey, kita letakkan dy. Okey, dy. Kita setting dari belakang dy, kemudian sini ialah x kuasa 2. Di sini ialah pengamiran dari mana ke mana, daripada 0 sampai 2. Okey, 0 sampai 2. Jangan lupa oleh kerana dia berbentuk macam bulatan, pi mesti wujud. Okey, maka kita akan dapat volume. Okey, setting daripada belakang. Lepas dy, x square. Daripada 0 sampai 2, pi. Rumus diberi dalam peperiksaan. Jadi, gunalah sebaik-baik mungkin rumus yang diberi tu. Okey, kemudian kita tengok persamaan yang dia bagi ialah y kuasa 2 sama dengan x tambah 9. Perkara rumus kita ialah apa? Perkara rumus kita ialah x kuasa 2. Jadi, x kita tak ada kuasa 2 lagi. So, kita ungkap dulu x sebagai perkara rumus. Dapat y kuasa 2 sama dengan, bukan y kuasa 2 lah. So, kita dapat, okey, y kuasa 2 tolak 9 sama dengan x. Okey, x sama dengan y kuasa 2 tolak 9. Okey, cikgu nak jadikan dia sebagai apa? X kuasa 2. Kalau cikgu letak di kiri X kuasa 2, manakala di sini pun cikgu kena kuasa 2. Jadi, ini adalah kembangan tingkatan 2 lah. Tingkatan 2. Okey, cikgu harap semua orang boleh kembang dengan baik. So, X kuasa 2, kita kembangkan dapat Y kuasa 2, kuasa 2 dapat Y kuasa 4. Belakang ni, negatif 9 kuasa 2 dapat positif 81. 2 darab dengan negatif 9, negatif 18. Negatif 18 darab dengan Y kuasa 2 dapat negatif 18 Y kuasa 2. Okey? Boleh. Itu cara cepat kita nak kembang lah. Selain daripada kita buka 2 kali kembangan tu. Alright. So, jom kita gantikan dalam rumus ni. Okey, kita gantikan. So, V sama dengan pi. Okey, pengamiran. Daripada 0 sehingga 2, x square kita ialah y kuasa 4 tolak 18y kuasa 2 tambah 81 dy. Okey. Jom kita buat proses pengamiran. Yang pertama, okey, pelan-pelan kita buat. Okey, jangan risau, insya-Allah. V sama dengan volume pi. Okey, kita buat square bracket. Y kuasa 4. Jangan lupa pengamiran kuasa bertambah 1. Jadi Y kuasa 5. Jangan lupa copy balik kuasa dia. Per 5 tolak 18 Y. Okey, Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 3 per 3 tambah 81 Y. Okey, 20. Okey, 20. Jadi kita akan splitkan dia punya bracket. Okey, dapat semua dah? Okey, sekarang kita nak buat proses yang kedua. Iaitu, okey, V sama dengan pi letak kat sini. Dan cikgu suka kalau kita pakai buat tapak siap-siap. Buat tapak siap-siap. Ni cikgu punya style lah. Cikgu buat tapak siap-siap.
untuk cikgu gantikan. Okey. Okey, cikgu boleh pemudahkan 1, sini dapat 6. Okey. So kita gantikan sekarang ni adalah gantikan dengan 2 dahulu, iaitu 2 kuasa 5 per dengan 5 tolak 6. Okey, 2 kuasa 3 tambah 81, y kita ialah 2. Okey. Yang kedua kita gantikan dengan kosong pula. Okey. Dapat kosong kuasa 5 per dengan 5 tolak 6. 5 kuasa 3. Okey. Bukan 5 lah. Cikgu main mana 5 ni ya? Padahal ganti dengan kosong. Terbit keluar 5 kan. Okey. Darab dengan kosong. Okey. Ustaz, kita bagi segak sikit. Okey. 6 darab dengan kosong kuasa 3 tambah 81 darab dengan kosong. Okey. Kita kira 24 dapat volume dia sama dengan, okey, tekan kalkulator, anda dapat apa? 602 per dengan 5 dan pi kita darab takkan di bahagian belakang. So inilah dapat dia unit kuasa 3. So isi padu yang kita hasilkan bagi rotation tu dia pusing pada paksi Y dapat 602 per 5 pi. Kalau rotation pada paksi X dia akan macam tu lah, lebih kurang lah. Ini paksi X rotate, ini ialah pada paksi Y. So pada isi padu dia akan maklum pada kita nak rotate sama ada paksi Y ataupun pada paksi X. Okey, itu pada tahun 2022. So berhati-hatilah. Kalau sekiranya berkaitan dengan luas, kita mesti ambil nilai positif. Tapi jika nilai kamiran, nilai negatif itu diambil kira. Okey. So untuk nasihat cikgu, belajarlah selagi boleh sebelum SPM bermula. Peluang masih lagi ada. Semoga anda semua cemerlang dalam SPM 2024. Sekian, cikgu mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kesalahan dari apa-apa saja. So cikgu mohon maaf, yang baik daripada Allah SWT, yang buruk datang dari diri cikgu sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.